wali raja atau wali hakim? Bila ia boleh digunakan? Jika ayah enggan menjadi wali, adakah wali hakim atau wali raja boleh diguna pakai? Temui saya, Nurul Fazilah Kamaluddin, 30 minit dalam bicara Fal Syariah pada malam ini dengan tajuk Wali Raja atau Wali Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali ialah seorang yang mempunyai kuasa mengawinkan anak perempuannya. Dan bila kita berkata tentang wali, maka ia adalah salah satu syarat rukun sah perkahwinan. Maka jika tiada keizinan wali, maka perkahwinan itu boleh dianggap sebagai tidak sah. Saya ingin membawa anda semua ke paparan akhbar Utusan Malaysia 11 Februari 2006 mengatakan bahawa satu isu pasangan yang telah berkahwin selama setahun telah dibatalkan perkahwinannya kerana menggunakan wali hakim sedangkan si isteri mempunyai adik kandungnya sendiri. Maka sahkah perkahwinan tersebut? Akibatnya pasangan berkenaan diarahkan untuk berkahwin semula. Kita akan bincangkan tentang tajuk ini dengan lebih lanjut, namun kita berhenti dan melihat paparan teaser ini dahulu. Baik, untuk membincangkan topik ini dengan lebih lanjut, pastinya pada malam ini saya tidak keseorangan kerana bersama dengan saya ialah panel jemputan iaitu seorang pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu Tuan Rosdi Hanafi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, daripada mana Tuan perjalanan hari ini? Alhamdulillah hari ini daripada Bandar Baru Bangi. Daripada Bandar Baru Bangi. Pergi ke ofis dan alhamdulillah hadir ke TV Al-Hijrah pada malam ini. Alhamdulillah. Baik, sampai juga dalam program bicara Fal Syariah kita pada malam ini. Baik Tuan, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada topik perbualan kita berkenaan dengan wali raja atau wali hakim, iaitu berkenaan dengan situasi. Mungkin boleh Tuan jelaskan kepada penonton-penonton di rumah berkenaan dengan situasi bila boleh menggunakan wali raja atau wali hakim jika mereka berhasrat untuk melangsungkan perkahwinan dan ingin mendapatkan kebenaran. Baik, apabila kita bercakap soal wali hakim, Puan Nurul, sidang penonton TV Al-Hijrah semua, pertama-tama sekali kita kena tahu wali hakim itu siapa. Okey, merujuk kepada tafsiran Seksyen 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, wali hakim ataupun wali raja itu adalah wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, bagi maksud wilayah persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan juga Sarawak. Bagi maksud negeri-negeri lain ditauliahkan oleh raja ataupun sultan untuk apa? Untuk mengahwinkan perempuan yang tidak ada wali nasab dari keturunannya. Baik, itu wali raja. Baik, berbalik kepada situasi, apabila kita membicarakan tentang wali raja, maka semestinya tidak semua orang memerlukan wali raja. Wali raja hanyalah bagi seorang perempuan yang dia tidak mempunyai wali sebagai contoh. Baik, secara spesifiknya kita boleh rujuk kepada peruntukan undang-undang di bawah Akta 303 iaitu Seksyen 13 Subseksyen B menerangkan tentang situasi-situasi sebagaimana yang penurun tanyakan tadi. Baik, pertama sekali di bawah peruntukan subsection B itu, pertama sekali wali yang dimaksudkan orang ataupun perempuan yang dimaksudkan adalah jika seorang perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab keturunannya. Baik, siapakah dia? Tergolong ataupun termasuklah pertama sekali anak sah taraf, ataupun yang kedua anak tak sah taraf, ataupun yang ketiga anak angkat,
dan yang keempat seorang muallaf. Ini termasuklah mereka yang tiada mempunyai wali dari nasab mengikut hukum syarak. Baik, dari segi situasi yang kedua pula adalah di mana seorang perempuan jika walinya tidak ditemui, okey, ataupun kalau bahasa mudahnya walinya hilang, maka wali bagi seorang perempuan yang walinya hilang ini adalah wali sultan ataupun wali raja. Baik, yang situasi yang ketiga sebagaimana yang dinyatakan di bawah peruntukan Seksyen 13 subsection B itu juga adalah seorang perempuan jika walinya enggan untuk menjadi wali di dalam pernikahannya tanpa syarat yang mencukupi mengikut hukum syarak. Jadi inilah 3 situasi di mana seorang perempuan memerlukan wali raja di dalam pernikahannya. Baik, saya kira itu cukup terlebih dahulu untuk kita nyatakan 3 situasi yang berikut. Baik, mungkin saya boleh rumuskan di sini bahawa seperti apa yang telah Tuan Rosli beritahu tadi, sebenarnya wali raja itu adalah mereka yang telah pun ditauliahkan oleh raja untuk menjadi hakim ataupun wali hakim lah. Dan sebenarnya apa yang Tuan jelaskan tadilah berkenaan dengan Akta 303 Seksyen 13(B dah peruntukkan, dah jelas dari situ berkenaan dengan situasi bila sebenarnya mereka yang ingin berkahwin dan memohon wali raja atau wali hakim. Betul Puan? Betul Tuan ya? Betul. Ya, dia merangkumi wali yang tidak ada, mereka yang tidak ada nasab, anak yang tidak saf taraf ataupun anak angkat, wali yang tidak cukup syarat ataupun wali ghaib ataupun wali berada jauh dan juga wali enggan. Betul Tuan? Betul ya? Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan yang saya kira cukup lengkap dan jelas terperinci. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan lagi dengan topik perbincangan kita seterusnya ialah berkenaan dengan prosedur. Mungkin boleh Tuan jelaskan sedikit berkenaan dengan prosedur bagaimana untuk membuat permohonan bagi menggunakan wali raja atau wali hakim. Baik, proses di mahkamah syariah apabila melibatkan seorang pemohon yang ingin berkahwin dengan menggunakan wali raja. Permohonan akan dibuat melalui peruntukan undang-undang iaitu di bawah Seksyen 18. Subsection 1 di perenggan C, iaitu bagi mereka ataupun perempuan yang tiada wali nasab mengikut hukum syarak. Baik, seterusnya kita berbalik kepada Seksyen 13 subsection B, ada dinyatakan tentang wali hilang ataupun wali tidak ditemui. Baik. Baik Tuan, kita akan bincangkan lagi berkenaan dengan permohonan dan prosedur ini. Namun kita berhenti berehat sebentar. Kepada anda di rumah yang ingin terus bertanya ataupun mengenai tentang wali raja atau wali hakim ini, boleh terus ke Facebook kami di TV Al-Hijrah. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Keindahan dan keunikan alam semula jadi Malaysia menjadi aset penting pelancongan Eko. Jom nikmati keindahan flora dan fauna Malaysia sambil mencuba aktiviti lasak yang disediakan. Jom cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Ini zakat aku yang terakhir lepas aku diberhentikan kerja. Mudah-mudahan ada rezeki aku lagi lepas ni. Alhamdulillah, dengan bantuan zakat, negara aku dapat diteruskan. Mungkin kita tak sedar yang kehidupan kita sebenarnya saling memerlukan. Alhamdulillah, rezeki Allah itu luas. Jom berdakwah dengan bersedekah melalui Yayasan Maghfirah. Sedekah anda akan diberikan kepada anak yatim, ibu tunggal, orang kurang upaya, asnaf, pelajar tahfiz dan IPT, peniaga kecil serta mereka yang memerlukan dari segenap lapisan masyarakat. Layari yayasanmaghfirah.org sekarang. Padan, buat apa Padan? Air? Kau orang ambil air lah. Tak susah. Bila nak tutup dam tu, air naik dengan cepat, mendadak. Dia predik 3 tahun. Bang senadu minggu jarang dari rumah. So why not this time aku Spend time sama lah. Tak ada asas tukang.
Dilatih sebagai mekanik engineer. Jadi give up lah. Okeylah, dah sampai masa ikut kat sini. Tadi mengucap. Boleh, Dik. Baca, Pak Din. Alah, sikit je. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam Bicara Fal Syariah pada malam ini dengan tajuk Wali Raja atau Wali Hakim. Baik, sebenarnya kepada penonton-penonton di rumah, anda semua boleh melihat pada Facebook di TV Al-Hijrah dan juga boleh membuat panggilan di 03-227-60144. Saya ulangi semula, 03-227-60144 jika anda ingin membuat panggilan dan turut serta bersama dengan kami pada malam ini. Baik Tuan, kita terus kepada perbincangan kita pada malam ini. Mungkin sedikit Tuan boleh sambung berkenaan dengan prosedur ataupun syarat-syarat yang mungkin boleh dibuat sebelum membuat permohonan wali raja atau wali hakim. Baik, yang tadi kita terhenti di section 13 subsection B, ya. Okey, ada dua kategori lagi, iaitu wali yang hilang ataupun wali yang tidak ditemui, dan yang ketiga adalah wali enggan. Bagi ketiga situasi itu memerlukan satu proses ataupun permohonan yang perlu dibuat kepada mahkamah syariah, iaitu kita kena rujuk kepada jadual kedua. Jadual kedua di bawah Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1998, iaitu melalui Akta 585. Baik, akta tersebut jelas memberikan panduan kepada kita untuk membuat permohonan. Ia perlulah dimohon melalui satu notis permohonan dan disokong dengan affidavit yang diangkat sumpah. Okey, di dalam affidavit tersebut akan dinyatakan fakta-fakta bagaimana yang dimohon, meliputi fakta diri pemohon, fakta yang dimohon, alasan sebagaimana yang dinyatakan di bawah seksyen 13B tadi. Dan bersama-sama permohonan itu juga dilampirkan satu laporan yang dibuat siasatan oleh pihak pendaftar. Pendaftar di situ merujuk kepada pendaftar di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai contoh, ataupun pendaftar nikah, cerai dan rujuk. Baik. Pendaftar dalam kes ini, pendaftar di pejabat agama lah yang akan merujukkan kes ini ke mahkamah syariah. Apabila kes itu telah didaftarkan dan difailkan, hakim apabila membuat siasatan dan dia berpuas hati akan fakta-faktanya, dia berpuas hati tentang perkahwinan yang dicadangkan itu sah, maka hakim akan memberikan kebenaran sebagaimana alasan yang dimohon. Contohnya, untuk kita lebih mudah untuk difahami, jika permohonan oleh seorang perempuan di atas alasan walinya tidak ditemui, okey, maka fakta wali tidak ditemui itu perlu disiasat di hadapan hakim syar'i, dan apabila dikemukakan fakta-fakta dengan pembuktiannya dan apabila mahkamah berpuas hati, maka mahkamah akan memberi kebenaran kepada pemohon untuk berkahwin dengan menggunakan wali raja. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan yang diberikan berkenaan dengan prosedur yang saya kira mungkin ramai yang tidak tahu berkenaan dengan prosedur sebelum memohon kebenaran berkahwin menggunakan wali raja ataupun wali hakim. Namun Tuan, sebenarnya pada hari ini kita ada panggilan yang sedang menunggu di talian. Mungkin boleh sambungkan siapa berada di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam, saya Puan Nur daripada Keramat. Assalamualaikum, siapa di talian? Ya, Waalaikumsalam, saya Puan Nur daripada Keramat. Dengar ke? Hello. Assalamualaikum, siapa di talian? Siapa yang bercakap di sana? Boleh saya tahu siapa nama? Saya Puan Nur. Puan Nur daripada Keramat. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum, siapa di talian? Boleh saya tahu siapa nama di sana? Saya Puan Nur daripada Keramat. Puan Nur daripada Keramat. Baik Puan Nur, terima kasih kerana menghubungi kami dalam Bicara Fal Syariah pada malam ini. Mungkin Puan Nur boleh ceritakan serba sedikit berkenaan dengan situasi menggunakan khidmat wali raja atau wali hakim, dan apakah yang mendorong sebenarnya untuk pihak Puan membuat keputusan tersebut?
Okey, sebenarnya ini pengalaman saya sendirilah kan. Anak saya nak bernikah, tetapi walinya ada, ayahnya ada, tetapi ayahnya fasik lah, so saya tak nak dia jadi wali pada anak saya. Tetapi bila kami buat permohonan tu agak banyaklah prosedur yang harus dilalui lah. Tapi walau bagaimanapun alhamdulillah kita manage to get it done lah. Masa-masa tu nikah masa dalam PKP all that kan. Tapi itulah dari segi situ saya macam saya ibu kan, saya tahu yang melalui segalanya. So saya tak nak dia jadi wali kepada anak saya. Tetapi prosedur tu agak documentationnya agak rumit lah. Macam tu. Baik. Jadi puan boleh Jadi puan kata di sini prosedur agak rumit dan keputusan untuk menggunakan wali hakim atau wali raja itu adalah disebabkan tidak ingin menggunakan wali yang sebenar. Betul puan? Ya, betul. Baik, saya terus pada soalan seterusnya. Mungkin puan sekarang adalah seorang rakyat Singapura yang menetap di Malaysia dan adakah puan rasa mudah untuk membuat permohonan wali raja atau wali hakim ni bagi pandangan puan? Tak mudah. Terlampau banyak proses. Proses and documentation and benda-benda macam itulah. Saya harap boleh look into the process yang obsolete itulah. Baik. Jadi kenapa sebenarnya pada asalnya puan nak guna wali raja atau wali hakim tu? Okey, pasal kami telah berpisah dan wali itu ialah seorang wali yang fasik lah. So saya tak nak menggunakan dia sebagai wali kepada anak saya. And saya rasa ada pun dalil yang mengatakan kita boleh menolak wali fasik kan. So sebab tu saya pergi kepada wali hakim lah. Baik, jadi maknanya terima kasih banyak-banyak kepada pihak puan kerana sudi berkongsi dengan kami pengalaman menggunakan wali raja ataupun wali hakim. Baik, terima kasih sekali lagi pada pihak puan. Baik, Tuan Rosdi, sebenarnya kita ada lagi soalan di dalam Facebook. Ramai yang bertanya dan berminat berkenaan dengan wali raja atau wali hakim ni. Baik, saya baca soalan ini daripada berkenaan dengan Dika Rumble nama dia. Assalamualaikum, saya nak tanya, macam mana kalau wali masih ada iaitu abang tetapi kedua-dua abang tak mahu jadi wali? Boleh ke pak menakan saya jadi wali? Soalan dia, boleh ke pak menakan dia jadi wali? Baik. Isu wali ini adalah perlu diambil perhatian bahawa wali bagi seseorang perempuan itu mempunyai urutan ataupun susunan dan tertibnya. Setiap wali ditentukan. Wali ini ada yang kita kategorikan sebagai wali akrab dan juga wali ab'ad. Okey. Kalau dia ada adik-beradik tetapi dia tidak mahu menggunakan adik-beradik, sebaliknya ingin menggunakan pak menakang ataupun bapa saudara lah. Okey. Sebenarnya dalam isu wali ini setiap orang mempunyai wali yang tersendiri. Dalam keadaan biasa, jika ada bapa lah yang akan menjadi wali kepada seorang perempuan. Baik, dalam keadaan situasi yang bertanya tadi, pada saya dia adik-beradik dia enggan untuk menjadi wali. Apabila enggan, maka dengan keengganan tersebut pemohon boleh memohon kepada mahkamah untuk mensabitkan keengganan itu di hadapan mahkamah ataupun di hadapan hakim. Baik Tuan, terima kasih banyak-banyak berkenaan dengan enggan tu. Kita berhenti sebentar kerana selepas ini kita akan sambung lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Yang berpatutan, hotel selesa, penerbangan yang selesa. Apa yang anda tunggu lagi? Terus hubungi Kembara Sufi untuk dapatkan pakej-pakej pelancongan ke destinasi pilihan anda. Kembara Sufi, peneraju pakej termurah.
Buta Al-Quran masih merangkak-rangkak dan main langgar je hukum tajwid. Sampai bila nak ambil mudah dan tangguh belajar mengaji? Jangan risau, jangan malu. Ayuh sertai seminar Mengaji Express bersama Azdan Quranic Center yang telah terbukti membantu lebih 10,000 dewasa untuk pandai mengaji dengan cepat dan mudah. Daftar sekarang secara percuma di www.mengajiexpress.com. Saya ulang, www.mengajiexpress.com. Jom nikmati Fruity. Fruity, minuman botani dengan formula istimewa 12 bahan semula jadi, diperkaya dengan vitamin dan mineral, pasti menjadi kegemaran seisi keluarga. Dapatkan Fruity sekarang. Tingkatkan produktiviti anda dengan Garci Pro Gel versi baharu. Didatangkan dengan berbola urutan, Garci Pro Gel kini dengan kesan hangat dan sejuk. Aromanya memang menyegarkan. Dapatkan Garci Pro Gel versi baru di pasaran sekarang atau hubungi nombor yang tertera. Apakah kamu melihat hari itu bulan terbelah? Mereka menjawab ya. Namun tetap mereka tidak beriman kepada Allah SWT, dan peristiwa ini berlaku hasil mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kebenaran kerasulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat sudah menghampiri. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam tajuk Wali Raja atau Wali Hakim pada malam ini. Baik, kita sambung topik perbincangan kita pada malam ini, Tuan Rosdi, berkenaan dengan persoalan tadi daripada rakan kita di Facebook. Kalau abang ada, boleh ke ganti dengan Pak Menakan jadi wali ni? Baik. Silakan. Dalam soalan tadi jelas dia menyatakan bahawa abang dia enggan menjadi wali kepada dalam pernikahan dia, maka apabila wujudnya keengganan dalam sesuatu wali ini, keengganan itu perlu dibawa ke mahkamah sebagaimana peruntukan Seksyen 13 atau Seksyen B tadi. Okey, apabila seorang perempuan jika walinya enggan, maka keengganan ini perlu berlaku di hadapan hakim. Okey, apabila keengganan itu disabitkan, maka dia tidak berpindah kepada Pak Menakang dia. Okey, dia akan berpindah kepada wali raja. Okey, apabila mahkamah sabitkan abang itu enggan, maka wali yang akan menjadi wali di dalam pernikahan beliau adalah wali raja. Baik, jelas sekali. Maknanya jika abang itu enggan, maka tak boleh sewenang-wenangnya guna Pak Menakan sebagai wali. Maka ia terus berpindah kepada wali raja atau wali hakim. Betul ya, Tuan Rosdi? Baik, soalan seterusnya ialah berkenaan dengan satu, kadang-kadang kita tengok benda ni macam drama, tapi sebenarnya ada. Berkenaan dengan begini ya. Jika kebenaran untuk menggunakan wali hakim atau wali raja telah diperoleh, namun tiba-tiba wali sebenar pula tiba-tiba muncul sebelum perkahwinan, bukan dalam drama aja, sebenarnya dalam realiti pun sebenarnya wujud. Jadi mungkin boleh Tuan Rosdi jelaskan sedikit sebanyak, nak guna wali hakim atau wali raja, nak teruskan atau guna wali yang sebenar? Baik. Jadi soalannya adalah kebenaran menggunakan wali raja telah diperolehi, tiba-tiba wali nasab itu muncul. Baik. Saya boleh andaikan dalam dua situasi lah. Dua situasi. Contohnya dalam situasi yang pertama, saya katakan kebenaran menggunakan wali raja telah diperolehi atas alasan wali tidak ditemui ataupun wali hilang. Okey, ini mungkin berlaku lah ya. Apabila kebenaran dah diperolehi, tiba-tiba sebelum akad nikah dijalankan, muncul wali nasab kepada perempuan ataupun bakal pengantin itu. Maka apa yang akan berlaku ialah perwalian yang telah diberikan oleh pihak mahkamah itu untuk menggunakan wali raja terbatal. Okey, dan perwalian itu kembali kepada wali nasabnya yang sebagaimana yang telah muncul di majlis perkahwinan itu. Okey, dalam situasi yang seterusnya mungkin berlaku ialah dalam keadaan permohonan untuk mendapatkan wali raja dah diluruskan atas alasan wali enggan sebagai contoh.
keengganan seorang wali itu berlaku di hadapan hakim dan faktanya telah jelas dan dibuktikan di dalam majlis kehakiman. Walau bagaimanapun keengganan itu bertukar menjadi bersetuju untuk mewalikan anaknya sebagai contoh. Jadi persetujuan itu telah membatalkan kebenaran yang telah diberikan oleh pihak mahkamah dan akhirnya perwalian kembali kepada dirinya untuk mewalikan pengantin perempuan itu ataupun anaknya. Baik, jelas sekali apa yang telah diperincikan oleh Tuan Rosdi. Baik, ada sedikit lagi satu soalan berkenaan dengan wali. Kalau tadi kita bercakap tentang mungkin abang enggan ke bapa enggan ke, tapi kali ini kita nak tanya jika wanita ingin langsungkan perkahwinan tapi enggan menjadikan bapanya sebagai wali. Anak pula enggan, anak pula tak nak mengambil bapanya sebagai wali, mungkin disebabkan kerana ayahnya pernah memperkosa beliau. Mungkin sedikit penjelasan daripada pihak tuan. Baik, apabila kita melihat kepada situasi ini, apabila Puan Nurul timbulkan berkaitan dengan walinya itu memperkosa anaknya dan menyebabkan anaknya tidak mahu bapaknya menjadi wali di dalam pernikahannya. Okey. Bagi menjawab persoalan ini untuk tidak menjadikan ianya sukar dan untuk lebih mudah difahami, kita perlu melihat kepada syarat sah wali. Antara syarat sah wali adalah yang pertama iaitu adil. Jika adil itu dipertikaikan ataupun wali itu tidak lagi adil yang menjadikan wali itu fasik, maka ia boleh berpindah kepada wali abad yang lain. Tetapi jika dia tidak fasik ataupun dia telah bertaubat, okey, wali itu boleh mewalikan anaknya yang nak bernikah itu. Baik, terima kasih kepada pihak tuan. Jadi mungkin dalam topik kita pada malam ini berkenaan dengan wali raja atau wali hakim, boleh saya rumuskan di sini bahawa kuasa wali itu adalah sangat penting dalam perkahwinan. Dan setiap ibu bapa sebenarnya perlu menyemak dahulu turutan ataupun susunan wali, dan jika mereka tidak arif ataupun tidak tahu berkenaan dengan wali hakim ataupun wali raja ataupun susunan wali ini, boleh tanya kepada mereka yang lebih ahli, boleh tanya kepada majlis agama, boleh tanya kepada imam ataupun orang yang alim berkenaan dengan hal ini. Dan bagi saya, isu wali ini adalah bukan satu perkara yang perlu dipandang ringan, tidak boleh dipandang enteng, kerana ia akan memberi kesan kepada perkahwinan tersebut dan pastinya jika tersilap langkah pasti akan membawa padah. Oleh itu, dengan itu saya rasa habis dan tamatlah program kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Tuan Rosdi kerana sudi hadir ke program Bual Bicara kita pada malam ini. Jazakallahu khairan katsira, yang saya kira jelas dan sangat terperinci pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Tuan. Sama-sama. Baik, kepada anda semua, insya-Allah kita akan menghidangkan pelbagai lagi topik yang menarik pada setiap minggu, dan pastinya pada minggu hadapan kita akan membincangkan berkenaan dengan topik nikah sindiket. Sangat-sangat menarik berkenaan dengan nikah sindiket. Teruskan setia bersama dengan saya pada setiap minggu pada hari dan waktu yang sama. Saya Nurul Fazlah Kamaluddin. Jangan malu, ambil tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sentiasa akan ada individu yang mengambil kesempatan melanggar undang-undang termasuk sindiket nikah tanpa tauliah. Ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Nikah sindiket, apakah implikasinya? Temui saya, Nurul Fazilah Kamaluddin, 30 minit.